Ya, Alif, pembinaan Ibu Pejabat Lembaga Air Kawasan Utara Laku di Bukit Selatan Miri menjadi satu lagi mercu tanda baharu Bandaraya Miri dalam usaha kerajaan menyediakan bekalan air terawat kepada pengguna di wilayah utara Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu projek berkenaan dianggarkan bernilai 20 juta ringgit akan dimulakan dalam masa terdekat dan dijangka siap pada Jun 2023 yang mampu memperkasakan lagi peranan Laku bagi menyediakan perkhidmatan terbaik kepada penduduk di Bandaraya Miri, Limbang dan Bintulu. Jelasnya ini selari dengan visi Bandaraya Miri menjadi bandar pintar dengan memiliki infrastruktur terbaik seperti bekalan air dan elektrik serta jaringan telekomunikasi. And this is area is one of the strategic reservoir for the northern part. As you know, it covers Limbang here as well as Bintulu. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas upacara pecah tanah Ibu Pejabat Laku dan penyerahan takungan Bukit Selatan kepada agensi itu di Miri. Tambahnya, pembinaan projek yang dimulakan pada Julai 2018 berkenaan menyaksikan reka bentuk bangunan berhuruf L menghadap Laut Cina Selatan bakal menempatkan 200 orang kaki tangan termasuk lembaga pengarah dan pengurusan. Manakala projek takungan Bukit Selatan pula menelan kos 24 juta ringgit dan mula dilaksanakan pada Julai 2018 serta siap sepenuhnya pada Julai lepas dengan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar sebagai agensi pelaksana. Dalam majlis sama, beliau turut mengulas mengenai pemilihan Perdana Menteri yang baru. Saya serah kepada kebijaksanaan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Jadi Ketua Agung. Okey. Mengenai pandemik COVID-19 pula, beliau menasihatkan orang ramai untuk terus mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Turut hadir dalam upacara tersebut adalah Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom dan Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud hari ini menerima kunjungan hormat daripada ahli jawatan kuasa sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak di kediamannya di Demak Jaya, Kuching. Kunjungan tersebut diketuai oleh pengerusi jawatan kuasa sambutan yang juga Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Kunjungan itu adalah bagi menjemput Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud bagi merasmikan sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak yang akan diadakan di Kompleks Dewan Undangan Negeri. Sambutan yang dijadual bermula pukul 8.30 malam itu diadakan secara hybrid dalam skala kecil dengan norma baharu memandangkan negara masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Turut serta dalam kunjungan hormat itu Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh, Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Harden Hollis dan beberapa Menteri Kabinet Negeri. Sempena Bulan Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia 2021, Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak melancarkan dua pertandingan iaitu TikTok Merdeka Challenge dan Selfie Wifi Merdeka 2021. Menurut pengarahnya Swadi Guliling, pertandingan tersebut terbuka kepada semua warga negara Malaysia yang bermastautin di Sarawak berusia 18 tahun dan ke atas. Menghantar satu video sahaja dengan durasi antara 15 hingga 30 saat dan mesti mengikuti akaun TikTok @Khabar dari Sarawak, manakala untuk selfie wifi menerusi satu gambar di Facebook. Dalam pada itu jelasnya video yang dihantar mestilah karya asli yang menampilkan wajah peserta, mesej-mesej yang berkaitan dengan Hari Kebangsaan atau Hari Malaysia sama ada secara individu atau berkumpulan. Tambahnya, kandungan tidak berunsur politik, perkauman atau agama dan apa-apa unsur yang menyentuh sensitiviti bagaimanapun penggunaan kesan, bunyi dan pelekat adalah dibenarkan. Katanya antara elemen-elemen patriotisme penting untuk mempamerkan akan mendapat pemarkahan bonus termasuklah jalur gemilang, Malaysia Prihatin dan bendera negeri. Swadi ditemui RTM selepas merasmikan pertandingan tersebut secara dalam talian di Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak. Hadiah wang tunai sebanyak RM500 menanti pemenang yang akan diumumkan pada bulan September depan.
Penduduk kampung Rumah Udam Sungai Menyan kini boleh menarik nafas lega apabila jambatan besi sudah siap sepenuhnya dan sedia digunakan setelah pembinaannya mengambil masa selama 6 bulan untuk disiapkan. Perjalanan ke seberang sungai kini dipermudahkan dengan menaiki kenderaan sehingga sampai ke depan pintu rumah panjang mereka. Menurut Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu MDLBS Wong Ching Yong, projek jambatan itu bermula Januari lalu bagi menggantikan jambatan kayu yang telah uzur dan tidak lagi selamat untuk digunakan. Jelasnya, sebanyak lebih RM500,000 dana diluluskan oleh kerajaan negeri bagi tujuan pembinaan jambatan besi berkenaan. Ujarnya lagi, permohonan dana itu turut dibantu oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangka, Dr. Anwar Rapai, yang merupakan adun tunggal gabungan Parti Sarawak GPS di Sibu. I'm very happy this bridge is completed. Now they can drive their car straight to the longhouse. Last time they have to park opposite the river and a lot of inconvenience, particularly during the rainy days. Wong Ching Yong yang juga pengerusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Dudong ditemui media selepas melakukan lawatan ke jambatan tersebut. Dalam pada itu, Tuai Rumah Udam Tuah ketika ditemui memberitahu pembinaan jambatan besi itu memberi satu kelegaan kerana memudahkan sebarang urusan terutama semasa berdepan dengan saat kecemasan. Saya ke pengawal tay, nanti kami balik ke hutan tadi, nama kawan tadi. Nak bangkut jauh, kereta pun datang dua kaki tangga. Dia dah penyamai mat ya. Iaitu semua pengaga hati sidak rumah panjang itu cukup gagah, leban sudah ditolong sikuk Timbalan Pengerusi Saudisi Wong Ching Yong sudah berjaya boleh ngadu ke sitik jambatan ngagai menuju rumah panjang Sidato. Beliau menambah dengan siapnya jambatan ini, ia membuktikan kerajaan Sarawak sentiasa prihatin dalam menyediakan kemudahan infrastruktur kepada penduduk. Sarawak mencatatkan peningkatan mendadak dalam kes jangkitan varian Delta COVID-19. Pengarah Institut Kemahiran dan Perubatan Komuniti IHCM Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Dr. David Pereira dalam satu kenyataan memberitahu sehingga kini sejumlah 592 varian membimbangkan, VOC dan varian mempunyai kepentingan VOI telah dikesan di Sarawak daripada kes positif COVID-19 pada 10 Ogos. Ujarnya lagi, kadar pengesanan keseluruhan adalah lebih dari 73% berbanding 50% yang dilaporkan pada 3 Ogos. Di bahagian Kuching sahaja mencatatkan kira-kira 90% kadar pengesanan varian Delta. Varian itu juga dikesan di Bau, Lundu, Kota Semerahan, Simunjan, Miri, Bintulu dan Sibu. Sementara itu, Profesor Dr. David menambah terdapat satu kes VOI Indonesia dikesan di Bintulu menjadikan jumlah keseluruhan adalah 10 kes setakat ini. Akhir sekali kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 17 Ogos. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan.